Tak ada lepas ni Dah habis kita dah 3, 2, 1 nanti dekat dekat situ. Okay dah. Dah habis? Tak apa. Aku Dah boleh habis dekat. Tak, aku nak ambil part mana lagi aku tak tahu. Okay. Depan tu. Okay, hang stop sekarang. Ada stok kan? Tak payah. Hang kita record baru tu kita jalan terus. Hang stop record balik. Rugi je. Tak apa. Kejap je. Okay. 3, 2, 1. Hey, Cappy, how you doing? I'm doing fine. So leave me alone. So leave me alone. So leave me alone. I'm doing fine. So leave me alone. So leave me alone. So leave me alone. I'm doing fine. So leave me alone. So leave me alone. So leave me alone. I'm doing fine. So leave me alone. So leave me alone. So leave me alone. Leave me alone. Welcome to our podcast Defection. Okay, hari ni video yang episod yang kelima lah daripada kita orang kan. Kita orang akan bersembang pasal konspirasi. Oh, misai dah habis. Misai dah habis lah. Misai aku okey. Jadi kita cerita pasal konspirasi lah. Sama ada topik yang orang tengah duk bergaduh. Yang duk bergaduh dekat Facebook lah sekarang ni. Pasal konspirasi. Ada yang pasal COVID pun ada. Kan? Itu kira konspirasi macam-macam lah. Konspirasi paling hangat sekali pasal COVID lah sekarang ni. Ya, betul. Sebab kita kat musim COVID kan. Jadi tengah berdebat pasal tu lah dengan pasal vaksin. Okay. Tapi vaksin dah lama dah kan sebelum ni. Betul. Tapi kan vaksin dah nak siap. Jadi rakyat akan dapat vaksin lah. Jadi ada geng-geng yang kata vaksin ni sebenarnya tak bagus untuk manusia lah, vaksin COVID ni. Jadi hampa rasa lah benda ni maksudku COVID ni satu konspirasi ataupun benda ni memang virus betul lah, bukan yang dibuat-buat oleh manusia lah. Maksudnya macam mana nak cakap lah? Okay, hebat jawab. Sebab bini dia nurse. Okay. Apa kena-mena dengan bini aku nurse? Dia bukan pergi check benda tu. Okay, vaksin ni dia macam satu kira no, bukan vaksin. Maksud aku pasal konspirasi ni. Yang diorang kaitkan dengan COVID dan vaksin. Jadi benda tu ada setengah orang percaya yang vaksin tu adalah salah satu konspirasi yang dicipta manusia lah untuk kontrol manusia. Maksudnya bila dia dah vaksin kat manusia, nanti kita akan jadi yang dia berkata ada chip dalam yes, ya betul. Jadi pasal dah gelap, bat gelap. Jadi pasal tu tak, cip tu besar mana? Cip tu besar mana? Aku rasa kita singkat pun baru sampai apa? Mikro ke, nano ke apa nano. Itu nak masuk dalam jarum pun tak lepas. Nak track macam mana? Kalau kita tengok National Geography, dia bawa kapsul dekat celah tengkok binatang pun besar juga kot. Itu memang untuk tracking kan? Tracking. Berapa lama, berapa jauh dia pergi. Tu pakai satellite lah, pakai area semua binatang tu. So kalau benda tu dia pun nak bawa dalam vaksin tu, takkan tak nampak benda tu besar kot. Kan dia nak colok dalam lubang, aku pegang apa ni? Nak colok dalam lubang tu. Kan nak sedut, nak bawa takkan tak perasan. Tak logik lah. Nak kata kalau cucuk vaksin ni dia buat tracking, nak track apa. Masalahnya kita punya handphone pun dah track apa segala benda. Sebab yang pencampur buang telefon tu. Okay, sekejap macam sebelum ni kan, sebelum macam wujud vaksin tu kan, dia orang ada kaitkan yang COVID ni salah satu konspirasi lah yang dicipta oleh orang-orang tertentu lah. Yang jadi dia orang ada kalender dia orang tau. Kalender konspirasi dari Januari sampai Disember lah.
Jadi dia ada cakap yang bulan 3, bulan 4 ni memang orang panggil apa? Pandemik. Jadi lepas tu adalah macam tapi dia orang tak panggil pandemik. Dia orang panggil pandemik. Dia panggil pandemik. Plan. Yes, pandemik. Yang So dia telah di-plan. dia tu ada bulan 5 ke bulan 6 macam tu, ada benda lain lah. Ada asteroid langgar bumi lah. Ada serangan belalang lah, hutan terbakar untuk Januari yang kat Australia tu kan. So dia orang masukkan juga. Dan bulan 10 kot ke bulan 9 ada alien. Ada alien. Dan bulan 10-11 macam tu kan dia orang, pandemik tu datang balik. Maksudnya bulan berapa yang alien tu? Bulan 9 ke bulan 9 kot macam tu. Bulan 9 dah lepas lah. Tapi tu lah. Tapi ada video pasal alien tau. Tapi kat Indonesia lah. Aku tak tahu betul ke tak. Mengarut. Okay, kita ni benda tu kan, kita boleh tengok, kita boleh kaji kalender yang tahun lepas ni. Hutan terbakar, tak tahu hutan terbakar. Itulah pasal. Bila musim panas kan. Musim panas. Yang belalang tu kita musim demam. Cerita pasal kalender, aku teringat yang kalender 2012 tu. Ingat? Mayan. Sampai jadi mana? Alah, kau mayan yang kata 2012 ni end of world lah. Dia punya cerita kalender tu dia buat pada zaman, aku tak tahu zaman bila. Lepas tu dia kaji sampai kalender tu sampai 2012. Kau mayan lah, kau mayan. So dia teori depa tu yang 2012 tu last lah. 2013 dah tak ada lah. Dah tak wujud lah. Tapi entahlah, tapi tiba-tiba aku dah kat tahun 2020 ni. Aku pun tak tahu macam mana aku boleh sampai. Dia sama macam ni lah. Masa yang 1999 tu, Y2J tu. Itu bukan. Orang kata nanti. Y2K. Y2J tu. Betul je WWF. WWF. Tu Gusti aku dah pelik ada Y2J. Silap-silap. Ni pengaruh lah. Y2K tu virus. Bukan virus. Macam setting komputer. Yes. Lepas tu kan ada filem Schwarzenegger. Ada. Yang dia nak masuk 2020 tahun 2000 tu. Ada setan keluar lah apalah nak conquer bumi 1999. Buat balik tu. Aduh. Tak ingat nak cerita apa. Tu dah ada punya pengiraan semua lah macam-macam lah nak kena sacrifice lah semua kan. Macam pukul 12 sebelum tahun 2000 nanti ni kan. Siaran TV hilang apa semua. So aku rasa ni pun satu konspirasi tapi dah sekali tak ada apa pun. Itu kan konspirasi, itu teori. Teori lah. Aku tak tahu lah lebih kurang kan. Sama juga dengan macam kalender yang dia cakap tu. Dia cuma apa panggil? Dia cuma mengolah, memberitahu apa yang akan berlaku kan, tapi dia pun tak tahu yang akan berlaku ke tak kan. Macam contoh kita ambil cerita Simpson tu, director tu dia buat je kan, dia pun tak tahu nak jadi betul, dia pun jadi betul. So takkan kita nak kata dia adalah seorang daripada ahli-ahli Nostradamus yang boleh tahu masa depan. Betul tak? Tapi aku rasa benda tu macam dicipta lah. Maksud benda tu aku rasa tak tahulah betul ke tak kan. Contoh yang paling yang tengah hangat sekarang macam contoh bila ada COVID ni, dia orang cakap macam ada kena-mengena dengan Bill Gates kan. Maksud ada kena-mengena. Kalau aku tengok ada dekat Instagram dia, ada artis lah, Insta famous semua kat komen Bill Gates, komen macam-macam lah, semua cakap benda ni dia dalang sebaliknya untuk benda ni lah. Lepas tu dia orang tak percaya pasal pasal 5G. Dia orang cakap dia control menggunakan teknologi 5G lah. Kan dia control kan. Jadi dekat Malaysia dah start pasang 5G, pencawang 5G kan. Dan geng-geng ni mula kata nanti dia orang ada rasalah kesan-kesan tak bagus kat badan-badan dia orang lah. Jadi bila dia masukkan chip tu kat badan, so, jadi dia orang kita 5G, boleh dikontrol under 5G lah. Maksud tu lah. Sistem 5G tu lah. 5G. Tapi aku rasa China tengah cipta 6G dah. China yang first 5G ni.
Betul. 5G ni maksudnya dia dah less interaction dengan human. Contoh macam hampir kedai, hampir CVE kan. Tak ada orang jaga apa dalam CVE tu. Hampir beli, hampir scan pakai WeChat dah, apa chat je kan. Scan dah. Pay. Yang aku tahu 5G ni dia buat sebab autonomous car. Kita boleh pandu sendiri. Okay. Tapi itulah maksud aku tapi kalau benda tu satu konspirasi kan, China dah nak buat 6G dah. Kan. 5G tu macam cerita tadi lah, tahun kamera kalender mayan 2012, tiba-tiba kita dah hidup kat tahun 2020. Benda tu tak ada efek pun. Aku boleh setuju kalau orang kata Donald Trump yang buat COVID ni. Kalau aku nak kata kalau depa nak kata teori baru. Kalau depa nak kata apa, Bill Gates macam, alah, Bill Gates siapa dia nak buat virus ni, apa faedah dia? Tak ada faedah pun. Kan? Apa kena mengena, unless kalau dia nak buat dalam Mac nak buat virus tu dekat Mac, dia ceritalah. Kita boleh dah kenal sebab dia. Benda tu kan sebab daripada benda ni kita dengar daripada luar negara lah, daripada US punya kan. Dan benda tu sampai ke Malaysia, sampai ke sini pun orang percaya. Aku bukan tak percaya dan aku pun tak percaya dan aku pun bukan tak percaya. Macam itulah, dua-dua tak lah. Aku tak tahu cakap mana satu. Aku cerita konspirasi aku dengar lah pasal COVID ni. Okay, COVID ni. Dengar apa? COVID ni dicipta di China, tapi owner dia US. Orang cerita, aku tak cerita ni, orang cerita, aku cerita balik tau. Penting saya cakap aku. Okay. Ini hang dengar kan? Aku dengar orang cakap, biasalah dapat kedai kopi orang tu. Kalau orang tu tipu, hang pun tipu kami lah. Orang tu tipu hang tipu kami lah. Okay, cerita. So, dah berapa tahun bentuk COVID ni siap. Okay, masa COVID ni siap. Mereka nak buat testing. Kan, tapi tak ada human punya sacrifice lah nak test benda lah ni kan. So, mereka stop lah, tak buat testing lah. Mereka buat testing kat binatang. Kan, tapi sebelum mereka nak buat test kat binatang tu, kan, mereka punya punya lab tu kena ceroboh. So, dan virus tu hilang. Virus dekat US tu? Tak, virus China. Kat Wuhan tu lah, kat China tu. Okay. So, sebab tu mereka macam konon-kononnya lah diceritakan juga orang yang ceroboh lab tu dia sebarkan virus tu lah dekat Wuhan tu untuk testing purpose. Okay. So yang selebihnya dia bawa balik ke US. Okay, lepas daripada kes Wuhan tu, kenapa ada baca Trump sibuk nak ban orang isap vape. Tak? Okay, so ada binatang lah, ada makhluk ni, dia pergi jual pot dia punya cartridge tu yang ada COVID tu lah. Sebab ni hang boleh search lah, aku tak tahu betul. Okay, teruskan. Sebab tu dia sibuk nak stop kan orang jual e-juice ni. Sebab ada banyak kes orang yang beli kat black market pot ni hisap sakit paru-paru. Okay. So dia start kat situ lah ramai yang dekat US tu kena COVID. So dia macam dia start dekat tu lah, 2 point tu je. Dia daripada China pergi ke US and then ke serata dunia. Tapi kan kalau isap vape sakit paru-paru kan, isap rokok pun sakit paru-paru juga sama ni. Tak. Ni ni sebab hang kena tengok dia punya tu. Dia hang tengok dia punya artikel tu. Yang remaja ni depa beli cartridge dekat orang yang depa bukan beli China, orang yang black market lah. Orang tu jual, dia kata ni ada campur weed lah, apa weed, semua weed kan. Aku pun tak tahu lah. Okay. Depa pun beli, hisap. Lepas hisap terus collapse. Tak ada simptom apa, dah terus. Lepas tu kena masuk intubate lah, apa bed semua kan, masuk dah paru-paru dah cair lah, lebih kurang macam tu lah.
Itu bukan satu kes, banyak kes. Set lepas tu Trump sibuk nak ban e-juice. Dia kata e-juice ni yang penyebab tu, betul geng-geng e-juice ni vape ni marah. Lepas tu sampai lah benda tu, tak tahu dah habis belum, sebab yelah dah COVID kan, dia pun macam sikit. Time yang hang cakap yang banyak orang collapse tu kan ada hang perasan video-video time masa baru nak jadi maksudnya COVID baru nak naik kan ramai orang tiba-tiba pingsan kat tepi-tepi jalan kan. Tapi benda tu macam sekarang dah tak ada. Dulu ada tapi sekarang dah tak ada. Dia masa benda tu buat ke apa? Dia macam kes dekat China dengan US lah. Mungkin dia pun hisap juga directly benda lah tu. Betul, collapse. Ada kena mengena tak? Aku rasa, aku tak tahu lah orang cerita lah kan. Aku pun rasa lah. Kan? Orang macam, tu tak tahu nama lah. Tak tahu nama lah. Macam, kalau hang sedut direct satu benda, macam contoh hang macam OD lah. Overdose lah. Kan? Sampai hang pentoi, hang collapse lah kan. Ni hang kalau hang sedut corona tu. Hang jadi macam tu, aku tak tahu kan. Aku tak pernah bersedut. Okay, kita stop. Yang aku tapi kan ada pula yang statement lah kata dekat negara mana yang dekat macam orang Afrika semua tu. Dekat Afrika negara tak ada orang kena tak sampai. Maksudnya tak ada orang yang kena kat sana. Bukan. Okey, ni aduh aku nak cerita ni macam racist lah nak cerita. Ni ada orang cerita juga. Itulah kan. Cakap macam racist. Dia kata corona ni racist. Pilih bulu. Dia pilih warna. Dia like macam kan ada video Mamat India ni dia cakap orang tanya dia kenapa orang India tak kena coronavirus. Kan sebab tu dia tanya sebab you orang minum arak ke kan. Lepas tu dia alkohol lah. Dia minum alkohol lah. Dia pun bising kan. Aku tak tahu lah orang sebab tu lah mungkin bila kita kira macam aku pernah cerita kan, kalau nak kira pun orang India berapa persen yang dekat Malaysia. Memang kita tak nampak apa kena. Tak kalau kata kan? Betul India tak kena, dekat India sendiri beribu-ribu. Itu dah pasal. Okay. Itu dah pasal. Tak dekat sana kat Afrika kan depa dah macam maksud depa immune kot sebab depa dah kena apa semua kelawak lah apa semua kan. So pada semua keluar. Dia pernah ada vaksin tu kot. Tapi dia tak ada lab nak buat. Pakai ada apa biar apa? Apa nama penyakit itu? Aku lupa dah penyakit. Mudah goat apa? Goat tu kalau hang makan udang lebih. Sana tak ada udang. Bodoh lah apa ni. Itulah antara penyakit apa tadi tu? Tu tapi malaria. Apa biar? Susah betul. Bodoh biar tu bukan kata kau berbenda. Okay, tapi kan dekat Malaysia ni banyak ilmuwan ugamawan kan yang cakap yang berceritakan tentang teori akhir zaman dan konspirasi ni now. Hang rasa maksudnya mana info yang didapat? Okay, ni aku jadi dia orang ni macam kebanyakan follower percaya dengan dia orang punya guru kan, dia orang punya ialah sebab orang ilmuwan kan, jadi dia orang percayalah benda tu bila bagi ceramah mengenai itu. Okay, ni jawab. Aku nak jawab dah. Ustaz Auni. Ustaz konspirasi. Aku pernah dengar orang label dia Ustaz konspirasi. Sedap. Dia daripada pasal konspirasi daripada cerita Titanic sampai ke cerita Ultraman. My Chemical Romance kan. Tak, sekarang ni kita nak tahu mana dia dapat info ni. Hang rasa lah, hang rasa pendapat. Dia punya info tu daripada YouTube juga. Sebab benda tu ramai kot yang share dia buat benda ni sebab aku tengok satu video ni apa dia. The Arrival. The Arrival
The The Arrival. Arrival. Netflix ah? Tahun bukan. Tu daripada YouTube ah, YouTube. juga. Aku tak ingat tahun bila tahun. Underground tu. Dia kena download kat mana, dekat ni Media Fire. Uish. Ha. Itu zaman sebelum YouTube ke apa? Ha, zaman sebelum YouTube lah. Dah wujud dah? Dah wujud dah? Tak, dah YouTube ada lah. Oh. Tapi orang tak upload dekat YouTube lah. Sebab Sebelum dia kan famous YouTube lah. benda kan tu kan konspirasi. Yelah. Dia ada 12 episod kot aku rasa. Aku tak ingat. Aku dah lupa dah. Tapi dia cerita daripada macam mana Freemason, macam mana Illuminati, apa itu. Okey, cuk. Jap. Teori konspirasi ni yang diorang salahkan, maksud aku diorang tuduh. Aku ada baca yang diorang tuduh, diorang salahkan ni, salahkan kan aku cakap tadi seseorang kan. Seseorang tu diorang memang salahkan satu, orang panggil apa? Community ke orang panggil apa? Group lah, satu group ni. Yang group Illuminati yang Freemason ni. Sebab setiap apa saja diorang cakap benda ni diorang yang plan untuk semua ni lah. Untuk apa yang dah jadi sekarang ni. Dia mastermind lah. Mastermind, kepala kan. Sebab semua benda, isu ke apa ke mesti ada nama dia orang mesti naik. Freemason dengan Illuminati apa beza dia? Ejaan aku. Dia Illuminati ni satu gerakan untuk melawan orang yang tak suka Freemason. Oh, macam tu lah. Macam tu aku lebih kurang macam tu lah. Aku tak tahu, jadi aku tanya lah. Sebab ni yang aku baca lah. Baca pula ni, baca pula. Kalau orang yang orang tulis tu tipu, aku tipu lah. dia macam, sebab ada satu gereja ni, tak ingat nama gereja ni apa. Dia tak suka Freemason ni. So yang Freemason ni semua lelaki. Kan. So macam depa memerlukan spy yang berbentuk wanita lah kan, untuk ceroboh masuk ke gereja tu, nak ni lah, jadi spy lah. So dia buat satu gerakan yang nama dia Illuminati lah, yang mana bukan lelaki saja, perempuan pun boleh join. So gerakan ni ditubuhkan untuk macam fight lah, untuk menegakkan benang yang besar. Bukan salah, untuk menegakkan kebenaran. Okay. Tapi aku tak tahu, dia pun duk sebut Illuminati, dia pun ni kenal ke siapa geng-geng Illuminati ni? Pernah pergi jumpa ke kepala Illuminati? Yang aku tahu kepala Freemason ni. Freemason dekat Malaysia ada juga. Banyak ada. Dia sebab dia satu kelab kebajikan. Kelab apa panggil? Brotherhood. Kelab Brotherhood. Yang aku tengok, aku dah tengok dalam Netflix, Inside the Freemason. Yang aku ingat lah, Freemason ada 6 juta ahli. 6 juta ahli. Satu dunia. Termasuk Malaysia. Dan mungkin termasuk aku sekali kot. Dah daftar dah ke? Belum lagi. Tak, dia kan Itu dia orang open, Freemason ada open club dia. Apa Freemason? Freemason Aku rasa Freemason kot. Kita boleh, ni kita nak masuk Illuminati kita nak masuk apa, dah keluar dalam habis pada Covid ke belum ni? Nak cerita? Yalah, cerita pasal Tak apa. Cerita je, sebab benda ni kan teori konspirasi. Sebab benda ni ada sangkut paut antara satu sama lain. Kita tak tahu siapa yang tolong ni Ustaz Abid Liu. Kita tahu ke? tak tahu. Kan? Dia mesti ada satu badan yang tolong, dan badan yang suka menolong ni adalah Freemason. Orang yang baik. Dia pun adalah orang yang baik. Tapi Ustaz Abid Liu dia dapat daripada donation kan, sebab dia letakkan donation. Dia punya number account untuk kelab kebajikan macam kelab kebajikan ni, termasuklah yang kita duk kata depa ni jahat ialah Freemason lah. Dalam depa punya salah silah, depa ni macam tak kisah agama apa, hang anut tak ada agama ke, ada agama tak kisah, itu hang punya kebebasan lah. Kan, tapi bila anda join Freemason ni jadi sekular lah.
jadi apa macam brotherhood lah. Kan, dan dia pun banyak buat donation. Dia pun tolong sana, tolong orang sini, orang susah semua. Kan, tanpa mengira warna dan bangsa dan agama. Okay. So ini dia punya apa KPI lah kan, dalam yang depa aku baca lah, aku tak ada sembang dengan depa pun. Kan. So kita tak tahu dah mana mendatangnya tanggapan Freemason ni jahat. Illuminati ni jahat. Sebab dalam satu artikel tahun 2017, sekarang pun still ada aku rasa dalam internet. Tapi orang tak suka lagu sebab Malaysia kini punya kan. Dia pun ada olah juga cerita pasal Freemason ni apa. So kalau boleh baca pun benda yang sama lah. Dia kata ni brotherhood punya community. Tak ada kena-mena dengan mana-mana nak pergi jatuhkan kerajaan ke, nak puja setan ke, nak naikkan dajjal ke apa. Aku tak nak baca pun benda tu pun. Yang macam kuil syaitan yang cakap tadi kan, naikkan syaitan lah, kan dia ada kuil dia kan dekat luar negara kan. Siapa yang cipta benda tu? Biasa tengok. Yang kuil pula, yang gereja Gelam Merah tu yang satanic church tu lain. Yes Tak, itu dia. Aku tengok yang inside the Freemason tu. Dia orang bila dia orang yang tu tanya betul ke ada setan involved dengan kambing, dengan minum darah kambing semua kan. Depa semua gelak. Depa macam benda tu memang bertentangan dengan apa yang depa buat tu lah. Apa yang dia orang anut tak ada langsung kambing ke burung hantu ke apa semua tak ada pun masa dia orang buat tu kan. Ada satu mamat ni lah dekat aku ada follow dia lah sebab dia selalu cerita pasal teori konspirasi ni kan. Dan aku pun tak tahu dia salahkan Illuminati ke, dia salahkan Freemason ke, tapi aku pun tak rasa yang dia ni macam bercanggah lah. Dia punya cerita ni macam bercanggah jugalah. Sebab tiba-tiba kadang-kadang dia up pasal kuih iblis tu lah kan. Kadang-kadang dia up pasal benda lain. Macam semua benda yang dia rasa semua benda ni adalah konspirasi, teori konspirasi lah yang dibuat-buat lah. Datangnya daripada geng-geng yang aku cakap tadi tu lah. Jadi dia orang ni ada beberapa orang lah yang macam terlalu taksub sangat lah dengan benda ni. Bukan tak boleh nak percaya, tapi susah nak percaya. Kan, sebab benda ni hanya kalau aku tengok video-video yang dia up tu pun selalunya video-video lama yang sebelum ni dah pernah keluar kat YouTube kan. Bukan gambar pun aku tak tahu lah tahun bila kan. Jadi dia orang claim benda tu macam claim lah benda tu macam benda tu memang macam betul-betul ada. Dan dia jawab benda ni. Itu bila benda tu datang pula time COVID kan. Benda tu jadi isu bila orang tak boleh pergi solat dekat masjid. Jadi kena solat jarak-jarak. Dah macam test punya. Yes. Jadi benda tu pun jadi dia orang kaitkan dengan salah satu ni lah. Sebab Freemason dia punya kuil tu memang dekat lantai tu memang ada kotak-kotak. Tapi dulu tingkat getah pun ada macam tu kat rumah. Sebab tu masa kita breakdance dulu, depa marah pakai checkered punya kapet. Habis kasut kan? Tak boleh pakai. Sama juga tak dia macam ni je. Aku rasa ni sebab salah faham pada filem tau. Yes. Filem banyak mengetengahkan bahawasanya Freemason, Illuminati adalah satu badan yang jahat. Organisasi jahat lah. Kan? Organisasi yang jahat. Tapi aku tak tahu lah jawab sebab kita pun tak kenal siapa yang Freemason. Kan? Kita tak cakap ni Freemason jahat. Mana dapat tahu? Hantar tanya orang tu. Hantar dia ni pergi bunuh orang ke apa ke. Tak tahu kan? Itulah sebab aku betul yang tadi kita cakap pasal ustaz-ustaz yang cerita pasal teori konspirasi ni. Jadi benda tu yang buatkan dia orang rasa yang dia orang punya hujah tu kukuh sebab ada ustaz-ustaz yang bercerita pasal teori konspirasi ni kan, teori akhir zaman ni kan. Tapi itulah ustaz yang bercerita pasal tu pun
kita pun tak tahu sumber mana yang dia dapat kan. Dia punya sumber tu tak tahu. Kalau dia kata dia ambil sumber YouTube, lebih kurang je lah. Orang tu menipu, dia pun menipu lah. Sama je lah. Tak, masalahnya ramai kot percaya. Ramai. Sebab kita dah ditanam dengan benda tu daripada kita tengok movie selalu. Tu je lah. Diorang ni pun percaya yang aku rasa diorang ni pun ada pernah share, masa aku pernah bercerita pasal Flat Earth juga, geng-geng ni. Diorang geng-geng yang sama juga pernah bahas pasal bumi lepeh juga. Sebab tu aku tak mau bahas dengan orang yang kata benda tu salah ke betul ke macam. Aku pun tak tahu apa kita nak bahas. Kan, daripada kata Freemason jahat, okey lah, jahat lah. Tak ada masalah lah. Bukannya aku kata aku sokong apa ni ke apa, aku dah itu terpulang kepada hak masing-masing nak percaya atau tak percaya. Cuma kena tahu mana daripada sumber mana dapat info. Dan kalau bumi tu lepeh, aku pun tak pernah pergi naik tengok lepeh ke tak kan. So kita tengok pada yang mana yang pernah pergi je lah. Tak, tapi sekarang ni SpaceX dah buat tour pergi ke ISS. Boleh lah tumpang bagi dia peduli. So siapa yang rasa bumi ni lepeh, kumpul duit ramai-ramai, tak wakil seorang pergi naik tengok. Bawa kita kena hantar dia punya founder lah yang cipta Facebook, yang jadi admin Facebook tu kan, hantar pergi. Okay. Kita betul orang dah kata kalau hang tak tahu, tanya yang pakar. Pakar mesti tahu. Kalau tak, siapa yang orang dia panggil. Tapi masalahnya pakar. Yang masalahnya yang pernah pergi ISS tu, Syed Muzaffar. Dia pun tak percaya dengan dia. Apa yang dia cakap. Sebab dia orang cakap, aku ada baca yang dia orang macam kata Syed Muzaffar ni tak buktikan kat dia orang lah. Maksudnya mungkin tak ada video ke, tak ada apa ke, tak ada gambar ke apa kan. Yang mengatakan dia pergi ke space kan, angkasa kan. Jadi diorang tetap tak percaya. Diorang kata Dr. Muzaffar ni macam menipu kan, macam berlakon kan. Apa yang apa benda tengok tak yang dekat YouTube live sekejap. Di YouTube live yang pergi tengok area 51. Area apa? Area 51. Yes, yang kata ada tempat alien semua tu kan. Ramai gila orang kumpul kat depan tu nak masuk. Yang buat video live dan yang ada lari macam Naruto tu lah. Dah tak masuk juga. Aku tengok lah, tapi aku rasa dalam sejam 2 jam aku tengok duduk kat situ kok. Tak masuk kak. Jadi susah nak dapat, maksudnya benda tu jadi konspirasi sebab tempat tu tak boleh masuk. Tapi bukan ada gambar footage dalam video ke internet yang tempat tu kan ada macam camp askar apa benda dalam tu. Yes. Yeah. Dia cakap dia orang tempat dia orang tangkap alien kot, dia orang kaji. Kan dia orang simpan ke kat dalam tu kan. UFO. Ini semua salah siapa? Salah sekali Emeralda lah ni. Tu je. Dengan apa? Roswell. Area 51. Semua salah depan ni lah. Orang tu semua percaya. Jadi benda tu salah satu teori konspirasi jugalah kan. Sebab benda tu kita tak tahu wujud ke tak, tapi tempat tu wujud. Apa yang ada dalam tu kita tak tahu kan. Jadi benda tu bermain-main dalam kepala semua orang. Semua orang nak buktikan, nak jadi orang yang pertama. Macam aku dah tahu dalam tu ada apa tu, aku cerita kat orang lain pula. Orang lain tak boleh pergi pun percaya. Aku pernah terbaca siapa cakap aku lupa Zamir ke Sud. Dia cakap kenapa orang berminat dengan teori konspirasi ni? Sedangkan benda tu tak tahu benda tu betul ke tak kan. Tapi sebenarnya dia cakap reality ni sebenarnya bosan. Teori konspirasi tu benda yang menarik. Orang lebih suka benda yang merungkai. Berbanding dengan sains yang bosan. Anak belajar matematik, anak belajar sains yang pergi kelas matematik saya pun tidur kan. Itu benda tu jadi boring kan. Dia macam hiburan lah. Macam hang dah bosan dengan realiti, hang nak benda tu yang tak wujud, tapi hang nak rasa dia macam betul-betul wujud. Benda tu bukan betul-betul wujud, hang nak wujudkan benda tu. Macam tengok cerita hantu lah.
tak pernah tengok pun cerita, tak pernah tengok pun hantu depan mata kan. Tengok hantu dalam filem tu rasa macam uish. Aku lagi seram. Dia imajinasi kan. Tapi kalau hang tahu macam pasal kan, kalau Cina hantu dia lain, India hantu dia lain, orang putih pun hantu dia lain. Adakah setiap negara tu kalau kita pergi kita akan jumpa benda yang lain? Mungkin. Maksudku dia mengikut kepercayaan lah. Dia ikut kepercayaan. Aku percaya macam ni, benda tu macam ni. Macam kita orang Melayu kan. Tapi kalau kata orang Melayu pergi US, dia nampak hantu macam mana? Itulah yang aku nak tanya kan. Dia ni sebab benda berubah ni kan ikut tempat ke? Kan dia urban legend. Maksudnya macam kalau aku rasa kalau kita pergi duduk US ke, duduk Jepun ke, kita akan jumpa hantu Jepun. Takkan jumpa hantu Malaysia. Sebab banyak Jepun banyak monster tu. Yalah sebab dia bermonster. Sama macam kita tengok cerita apa? Bukan John, Ultraman raksasa dekat Jepun dia, tempat lain tak ada. So kalau macam kita ada Ultraman Malaysia ada. Ultraman Reboot. Itu Ultraman Reboot baru direka. Tapi raksasa tak tahu macam mana. So, sebab kita nak kena cari siapa yang mewujudkan, yang start bercerita benda ni. Aku nak cari siapa tu je. Tapi aku ingat dulu masa aku lupa dah tahun bila. Tapi aku pernah ternampak ada satu buku tu Segitiga Bermuda. Aku rasa itu yang first starting aku pernah nampak cerita pasal teori konspirasi. Jadi benda tu dari situ merebak kan. Maksudku keluar pula buku cerita pasal lain pula daripada Segitiga Bermuda tu kan. Pasal tempat tu yang kapal lalu hilang. Kapal terbang lalu hilang kan. Wait, aku tahu kenapa. Sebab kita duk baca Mastika lah aku rasa. Betul. Dulu best. Ya, macam Feli cakap tadi lah, benda yang tak wujud ni yang best ni. Kita nak kena baca. Kan? Macam Segitiga Bermuda, banyak kapal terbang hilang lah. Cerita misteri. Dulu ada misteri Nusantara. Betul ada. Sebenarnya ada sekejap kan. Misteri Nusantara tu kira dia ambil urban legend Malaysia. Kira okey lah kan. Dia kira macam buat orang kenal sejarah benda-benda ni macam mana. Dia ada selit-selit juga. Kalau Mastika ni, kadang-kadang kita baca ada yang macam tersasar gila cuma nak menarik perhatian. Sama juga lepas tu dia duduk sembang black metal lah lepas tu dah. Kan? Metro. Zaman black metal. Dekat setahun kot. Benda yang sama. Weh, tengok tu aku pernah kena tangkap kat gig kot dulu. Kata pergi konsert black metal kat Jalan Kelang Lama, aku kena. Tak ingat ke dia pernah naik atas tu bertanya, kambing guna kambing. Aku macam bodoh lah. Dia tanya, kenapa semua ambil rambut pendek lah? Asal semua rambut pendek, kambing guna kambing. Cakap bodoh. Tapi zaman tu gig tu tak ada lah. Dia start mana tahu? Dia start lepas Kreator buat show kan. Masa Kreator buat show ada lagi. Kreator buat show ada. Lepas tu sempat lagi. Lepas tu terus macam slow down. Macam apa konsert gig ke apa memang kena tangkap dah. Memang haram lah. Memang start daripada Mastika tu lah. Yes. Tak. Mastika tu tak kata apa pasal black metal. Lepas pada tu baru dia duduk sonok kata pasal black metal. Abang Paku lah, Pakcik Payung lah, apalah aku tak tahu semua keluar kan. Sebab samaran ni. Tapi yang memang betul lah ada black metal yang makan binatang lah, gigit binatang semua tu memang ada. Tapi bikin logik lah. Malaikat maut. Bikin logik lah ni Malaysia kot. Kalau hampir tengok yang dekat band Indonesia tu ya dah gigit arnab semua kan. Innalillahi. Gigit anak pakai kostum pocong semua kan, semua darah semua kan. Tu memang black metal lah. Tapi dia mendekatkan diri dengan kematian. Tapi bila hang baca dengar lirik depa
macam ketuhanan. Tak macam puji setan pun. Aku pun tak faham tau. Itu Tapi white bila metal lu- white metal. Tapi What logat dia bila dia nyanyi sebut tak sama dengan lirik pun. Jadi orang salah anggap. So dia akan ada, aku rasa yang startkan benda ni, aku rasa dia lah setan tu. Contoh macam dia yang cakap geng ni jahat. So dia dah sebarkan fitnah Dia punca. kat orang. Dia punca. So dia setan. Jadi sama juga macam teori konspirasi ni, macam bila seorang ni buat cerita yang orang tak pernah tahu, jadi orang yang tak pernah dengar cerita ni akan percaya, kebanyakan, tak semua. Tapi akan mula macam percaya dan mula membaca artikel-artikel ni kan, yang mengatakan teori konspirasi ni macam wujud lah, maksudnya memang ada orang yang buat benda ni semua untuk yang ending dia macam kira nak hancurkan siapa-siapa, tak tahulah, maksudnya ending dia ni lah macam tu lah kan. Aku pun tak banyak cakap lebih kan, jadi sebab aku pun tak tahu kan apa yang diorang faham, dan aku pun tak berapa faham sangat apa yang diorang cerita. Macam mana tu? Benda ni luas tau. Benda ni macam nak cerita pun tak boleh, tak cerita pun tak boleh. Sebab kita ada yang kita tahu, ada yang kita tak tahu. Ada yang rasa macam sahih, ada yang rasa macam fitnah. So dia boleh membuatkan orang tak senang tau. So sebenarnya susah nak explain lah benda ni. Dia sama macam iShare fan. Cerita baru Kan, tak apa, kita Yalah, boleh masuk list tu ni. Dia lebih kurang macam tu lah. Hang percaya, tapi last kali pun hang still percaya walaupun dah tak ada. Bila orang kata jangan dia. Tapi dia berduk masuk juga. Orang dah kata ni konspirasi je. Tak ada, ni betul ni. Hang dah tahu benda tu dah tak ada, tapi hang still nak percaya. Tapi bila dah kantoi pun masih lagi Menegakkan benang yang basah. Dia macam tu lah. Dia lebih kurang macam tu lah. Tu dia ambil contoh sebagai contoh. Okay, tapi kan ada juga macam ilmuwan, ustaz-ustaz juga kan yang kata benda ni jauhilah daripada teori akhir zaman dan konspirasi ni, sebab dia kata tinggalkanlah, dia juhala macam tu lah. Dia kata maksudnya kalau boleh tak payahlah ambil, maksudnya tak payahlah terlalu taksub ya, berdalam sangat kan. Dan ada juga orang ilmu, orang agamawan, ustaz-ustaz yang menyokong kan, ada juga kan. Jadi benda tu jadi perbalahan macam kalau hang tak percaya nanti jatuh hukum lah kat hang kan. Aku tak tahulah, dia bagi dia orang kan macam orang yang percaya akan jatuhkan hukum kat hang. Betul. Maksudnya salah menyalahi lah kan. Macam yang ni kata betul, yang ni kata tak betul kan. Jadi ada macam dua geng yang bertentangan lah kan. Sebab tu benda tu jadi topik malam ni, sebab benda tu just nak sembang pasal percaya atau tak percaya, dan macam mana benda ni boleh ada kan. Maksudnya kalau siapa-siapa yang tahu ke yang macam nak berkongsi cerita, bolehlah komen-komen ke nanti kan kat kita punya komen YouTube kan. Cerita tak apa, kita terima aja kan, tak ada masalah untuk semua tu kan. Cuma benda lagi satu lah, benda ni tak tahulah bagus atau tak bagus untuk kehidupan kita. Benda ni macam memberi impact dia bagus ke tak kan, untuk yelah macam aku percaya, hang tak percaya kan. Jadi bergaduh masa muka. Nanti aku kutuk hang, hang kutuk aku. Lala tak bercakap. Tak berkawan. Bergaduh. Tak berkawan. Benda tu memang jadi kat Facebook paling ramai. Sebab apa? Sebab aku percaya, hang tak percaya. Jadi bila aku hujah, hang tak boleh terima. Bila hang hujah, aku tak boleh terima. Sebab aku tu tak percaya walaupun hang dah bagi bukti-bukti kukuh katakan benda tu tak wujud kan. Jadi aku salahkan. Aku jatuh hukum kat hang. Contoh, hang tak percaya, nanti hang tanggunglah kat akhirat nanti masuk neraka. Contohlah tu maksud aku, contoh jatuh hukum lah kan. Hang menghukum orang kan.
hang hukum orang masuk neraka. Sedangkan hang macam mengatakan diri hang tu betul je. Jadi benda tu untuk diri aku tak bagus lah sebab bila kita gaduh sesama kita sendiri kan. Kalau hampa pula rasa pendapat apa? Aku kena masuk. Fani dulu. Kita kena masuk Freemason. Seorang masuk untuk tahu cerita sebenar dalam Freemason tu. But aku Okay, macam ni. Hang masuk Freemason, yang Bat masuk Illuminati. Jadi apa cerita kat aku? Nanti aku dua bergaduh. Dia kalau kita nak tahu sesuatu benda tu, jangan terus pergi cakap. Kita kan ada akal. Kita picak dulu. Lepas yang pertama. Yang kedua, kita pilih buat kajian sikit, baca sikit. Kita boleh baca, kita baca. So lepas tu, kita pulang dekat diri hang, nak percaya atau tak percaya, tu pulang. Tapi hang janganlah pergi bergaduh pula. Kalau hang percaya, hang relax, hang buat percaya kat hang. Jangan pergi tanang kat siapa-siapa lah. Kan? Hang percaya siapa? Hang black metal lah sebab aku nampak baju hang tu salib terbalik track dia. Aduh. Hang backup macam lebih kepada black metal ni. Ini minat. Minat. Lain tu muzik ah. Aku contohlah kalau aku minat black metal bukan aku tak suruh pun orang pergi. Hang tengok black metal. Lagi yang tak ada, nanti kena sambat kilat. Mati. Tak ada pun. Benda macam tu lah. Kalau hang minat benda tu, hang minat nak kata Freemason jahat. Muzik dia. Nanti dia cari geng-geng yang suka cakap dia ni jahat. Okay. Kalau hang minat black metal, hang geng saja dengan geng-geng yang suka black metal yang bukan hang paksa suruh minat. Suruh ikut. Kalau hang rasa bumi tu flat, hang cari geng-geng yang hang rasa bumi tu flat. Hang lepak dengan mereka. Hang tak payah pergi masuk Facebook. Hang suruh orang yang rasa bumi tu bulat. Gaduh. Ajak gaduh. Ajak berbahas. Tak payah. Itulah apa yang kita cakap kan. Kiranya benda tu tak bagus lah untuk kita. Maksudnya maksudku dari segi pergaduhan tu lah. Argument antara satu sama lain. Argument lah. Hang nak percaya tak percaya tu pulang ke hang lah. Hang dah besar kot. Depends on you lah. Ni orang kecam aku ni. Orang ni paling ingat aku ni. Geng-geng Freemason ni. Tak apalah. Okay tu. Tengok jambang pun ada sikit lah. Tak, bagi aku depa ni hang cakap lah macam mana pun depa takkan percaya kat hang. Sebab depa dah ada benda yang depa pegang. So benda tu hang just boleh buktikan yang apa yang hang cakap tu betul dan hang biar depa yang tentukan yang depa yang buat keputusan yang benda tu betul ke, benda tu salah ke. Okay. So benda tu hang tak payah nak argue pun. Just hang buktikan lah yang apa yang hang cakap tu betul. Itu je. Depa kena pergi cari dekat YouTube ni. Ada satu video lama. Video ni lama lah. Okay. Dia buat 2 tambah 2 sama dengan 5. So, betul. So, yang orang ni dia buat 2 tambah 2 sama dengan 4. So, dia macam bercanggah lah. Tapi, yang si kata 2 tambah 2, 5 ni, dia explain kenapa dapat 5. So, macam, hang percaya hang punya style, orang ni percaya dia punya style. So, cerita kat situ lah. Tak payah nak bergaduh lah kan. Jadi hujah 2 tambah 2 sama 5 tu hang percaya ke tak? Aku kira kita boleh, sebab dia tunjuk, kita boleh macam, betul juga. Masuk akal? Masuk akal. Sebab dia matematik. Standard lah, buatlah kurungan lah apa, kurung-kurung semua kan. Dapatlah jumlah tu. Kenapa 2 tambah 2 kena ada kurungan semua, kena ada benda lain. Sedangkan dia ada 2 plus 2 je. Dia macam orang yang percaya konspirasi lah. Sebab dia fikir di luar kotak. Lebih daripada apa yang benda tu simple lah sebenarnya. Benda tu simple je. Dia yang melebihkan benda hujah tu. Lebih. Hujah dia lebih lagi. Benda tu boleh straight je. Dia nak kena ada belok-belok sikit lah apa untuk dapatkan benda yang lain. Padahal ni je 2 tambah 2 memang 4 pun. Itu yang
yang reality, tapi dia tak mau, dia kata bosan. Yes. So dia nak buat 2 tambah 2 sama dengan 5, tapi ada cara dia. Itulah video lama ni. Kita tak tahu bila hitam putih lagi contoh ni. Kena cari benda ni. Nanti kita buat dalam Facebook 2 tambah 2, 5. Kita review short film tu. Short film kan? Tak tahu, rasa movie panjang kot. Tak ingat dah aku tahun Cari balik, nanti aku nak letak link tu ke bawah. So sebab ada juga, dia sebab macam ada juga ni, aku ada terbaca yang pasal satu poster ni lah. Poster ni kan, dia ada dia punya tajuk macam anti teori konspirasi. Sebuah polemik yang Dajjal berjaya memerangkap kita ke dalam sangkar dan Iblis berjaya membuat kita bercakaran sesama sendiri. Yelah, macam yang kita sembang tadi, macam yang kata-kata kita gaduh sesama kita, gaduh sebab benda ni kan. Jadi aku macam sukalah dengan dia punya tulisan tu lah, maksudnya kan. Maksudnya apa yang dia tulis tu bagi aku betul. Macam kita cakap tadi lah, bergaduh sesama kita lah. Tu sokong apa yang dia tulis. Maksudnya benda tu yang aku bukan maksudnya aku sokong konspirasi ataupun aku tak sokong konspirasi ni kan. Bukanlah. Maksud aku sokong lah sebab benda tu membuatkan kita bergaduh sama kita lah kan. Lagi orang ingat macam aku lebih kepada pihak ni. Aku tak nak kita kat sini macam kita bincang. Han nak jadi tengah-tengah lah. Sebab kita pun tak tahu mana betul. Kita pun tak tahu mana yang betul. Yalah. Kita di tengah-tengah. Yalah. Kalau siapa pun kita tak mencari tahu info. Tak tahu benda tu yang mana satu yang betul. So kita tak payah nak bergaduh lah. Betul. Kita cuba nak berada di tengah-tengah tanpa memihak di mana-mana belah. Sebab kita pun nak explain kat orang yang suka konspirasi dan kat orang yang tak suka konspirasi. Kita pun tak boleh lah juga nak kecam dan kecam pasal teori konspirasi ni lah, kecam orang tu lah kan. Tapi kalau kita pun macam kaji, kita belajar macam mana dia orang boleh tahu benda tu kan. Kita pun nak tahu juga kan. Macam tu lah. Kita tak adalah nak troll diorang kan. Sebab kita pun tak tahu apa yang ni kan. Mana datangnya semua sumber yang diorang dapat tu kan. Sebab ada yang katakan kan, macam teori konspirasi ni yang muncul tu ada fakta kan di baliknya. Cuma kita tak tahu sejauh mana kebenaran dia. Kan, maksudnya bila dia orang bercerita, cerita tu aja. Tapi bukti tu kita tak tahu betul ke tak kan. Kita kena buat macam ni lah, macam Uncle Seekers tu, pencarian tu. So kita pergi carilah konspirasi teori ni. Jom, kita pergi daftar Freemason. Macam tadi aku cakap maksud tu tadi, hampa cerita kat aku. Tapi semua ni orang cakap akhir zaman lah kan. Jam pukul berapa dah? 12. Aku rasa dah cukup panjang dah kita punya hujah ni. Ini bukan hujah pun. Ini hanya ada cerita tentang hang percaya atau tak benda ni adalah teori konspirasi ke, virus ni datang pun dari, maksudnya ni lah dari teori konspirasi ke ataupun memang diturunkan oleh Allah ke, kita tak tahu kan. Yang mana sebab ada yang percaya benda tu dibuat-buat kan. Ada yang percaya benda tu memang datang memang datang sebagai satu wabak, penyakit yang turun kat kita kan, ujian untuk kita kan. So siapa-siapa yang ada konspirasi yang apa rasa berbaloi untuk dikongsi, silalah komen di bawah. Twitter. Di bawah dan ceritalah sikit. Share lah dengan kami. Supaya kita boleh bergaduh. Bergaduh mesra. So, jangan lupa like, share, komen. Lagi apa? Follow. Subscribe. Subscribe. Okay lah. Kita pun
tak naklah panjangkan isu ni lah sebab tak nak nanti orang salah faham kan, takut nanti ada yang tersinggung, yang terasa dengan kita kan. Kalau ada kata silap kata pun minta maaf lah kan kalau macam tersalah cakap ke apa kan. Yes. Ada masalah pun. Bukanlah macam kita tak nak, macam aku bukan apa, aku tak nak nanti orang berbalah sesama sendiri. Betul. Kita cuma kongsi bercerita apa yang kita tahu. Kita pun ni cuma fakta yang separuh jalan lah. Sebab kita pun tak apa ni. Lagi satu kan, macam bila macam ada satu dia jual e-book tau. E-book kan. Ni dah habis belum ni? Tak apa, sambut, tak apa, cerita je. Yang ada e-book ni kan, dia diambang akhir zaman. Rahsia yang terbongkar. Dia buat e-book tau. Faham tak? Apa aku nak cakap? Mungkin maksudnya dia jual cerita. Yes. Benda ni kan topik hangat. Jadi dia jual. Benda tu hari ni baru ada satu topik lagi. Anda tengok tak Facebook, bukan, dekat Twitter sini. Apa dia? Ada Mamat ni, tak tahu nama dia apa, dia pergi jumpa Ustaz Zul. Lepas tu dia bagi buku Piramid Mata Satu. So jadi isu mengatakan Ustaz sokong Freemason. Betul yang boleh percaya gambar tu ada, kot serius. Aku nak cerita pasal da'i kan. Bukan tak gitu, buat apa ada logo orang ni pasal saya kisah apa kan. Jadi macam maksud aku yang pasal e-book tu kan, benda tu macam orang ambil kesempatan untuk buat duit. Tak tahu benda tu cerita betul atau palsu. Jadi hang ambil kesempatan atas apa yang berlaku sekarang lah. Benda tu tak tahulah nak bagus ke tak bagus ke kan. Dia bukan tak bagus, dia okey je. Dia pun mencari duit dan dia menolong orang yang memerlukan hiburan. Sebab kita dah tak ada, Mastika dah tak keluar. Kan? Kat mana lagi orang nak cari cerita mistik, cerita alien lah, apa semua kan, tak ada dah. Tu buku-buku yang macam ni lah yang memuaskan nafsu orang yang suka konspirasi. Kan? Sebab aku pun dulu suka baca Mastika. Tapi dah tak ada. Tak ada kan. Tapi sekarang orang baca buku lagi lah. Sekarang orang tengok video. Ada yang sebab tak, kalau ibu hang boleh bawa dalam telefon, hang boleh bawa pergi buka-buka slide mana-mana pun. Sebab benda juga RM10, okey lah. Download kita tak tahu. Han tahu mana dia jual RM10. Kalau dia nak buat duit dia jual RM50. Dia boleh kaya dalam sekelip mata kalau dia jual kan. Sebab macam aku dia ambil kesempatan. Bila isu macam hang cakap tadi, geng-geng yang suka benda ni, dia akan beli, mesti dia nak baca. Kalau hang beli, kan? Kalau hang beli, takkan hang nak bagi aku baca free? Hang mesti cakap, aku dah bayar, hang beli sendiri. So mesti dia punya pelanggan utama ni, Ustaz konspirasi. Tak tahu lah sebab aku, yang pasal Ustaz konspirasi tu sebab ramai yang kata dia Ustaz konspirasi lah sebab banyak video-video dia pun banyak kupaskan isu teori konspirasi kan. Cuma kadang-kadang bila aku tengok ceramah dia tu, aku pun tak tahu macam mana dia boleh dapat info kan. Maksud aku daripada Google kan, ataupun daripada YouTube, ataupun ada orang yang bagi tahu dia kan, kita tak tahu kan. Daripada e-book tu. E-book ke yang dia, jadi aku rasa dia pun tak percaya apa yang dia cerita tu. Dia cuma nak dapat liputan, perhatian, macam nak orang follow dia kot. Tapi kalau bila dia buat macam tu, kebanyakan yang ikut dia, follow dia, macam maksud aku yang pergi ceramah dia, yang dengar akan percaya. Sebab pakcik-pakcik ni mungkin tak tahu nak Google, tak tahu nak YouTube. Bila dia dengar orang ilmuwan bagi ilmu, automatik percaya. Kan? Aku bukan apa sebab macam dulu arwah bapak aku kan. Arwah bapak aku ni contoh kan. Ni ustaz ni Pak Imam kat kampung dia. Jual ubat sakit lutut. Jadi dia beli. Sebab apa? Sebab Pak Imam jual, Tok Imam jual.
Faham tak? Dia percaya sebab Orang yang Tok jual. Imam orang yang jual tu Tok Imam kat kampung dia. Jadi dia beli dan dia cuba. Tapi sedangkan tak ada tulis tak ada apa KKM pun tak ada. Tak, ubat tu pun macam pil apa je, tengok lalat kakak aku buang. Sebab yang jual Tapi dia pakai mujarab ke tak ada? Aku rasa arwah bapak aku tu sakit lutut juga sampai ni. Sebab yelah mungkin satu faktor umur kan. Kat lutut dia kan ada macam grease kan, jadi dah kering kan. Selalunya dia orang pergi cucuk lah kan. Ni bagi makan pil kan boleh nambah kan. Grease kat lutut dia tu pun jual pil kan, macam untuk sakit lutut. Macam bagi aku silap dia letak ubat tahan sakit je. Bila sakit lutut makan Hilang tak sakit. sakit. Hilang sakit. Esok sakit balik. Lepas tu kena beli lagi. Tapi sebab orang macam cerita tadi Tok Imam jual, jadi kepercayaan dia tinggi lebih benda tu. Jadi sama juga macam aku cerita pasal ustaz ni, bila ustaz ni bagi ilmu, orang suka, orang percaya sebab yalah sebab kadang-kadang orang yang berumur ni dia tak tahu cita-cita ni. Tiba-tiba bila dah berumur 50-an, 60-an, dia dengar, first time dengar ke, dia dah percaya benda tu. Jadi dia pula balik bercerita dekat kawan-kawan kat kedai kopi ke. Jadi benda tu tersebar. Maksudnya meluas kan. Jadi dia ada follower dia ada pengikut dia sendiri. Benda tu sebab malah macam kes-kes ni lah yang baru-baru ni gaduh pasal topi capal. Kan isu topi capal tu kan. Gaduh juga, orang bergaduh. Ada yang kata sunnah kan. Tapi ada ustaz ada gak ustaz yang tak sokong sebab macam dia menjual agama dia lah untuk dapat duit. Yes. Lain lah kalau dia jual topi tu harga RM10 atau RM20 lain cerita. Sebab dia jual ratus. Beratus lebih. Jadi ada macam benda tu macam tak bagus lah. Macam kita panggil ni penunggang agama lah. Kapitalis. Kan? Habis punya kapitalis Melayu punya kan. Dia sama tu, tapi dia ada juga yang sokong dia. Yang sokong dia kan, yang cakap pakai sunnah, dia katakan sunnah kan, mengingati capal kan. Tapi kenapa mesti capal? Dia pun dah explain kan, dia buat video balik kot tu, kenapa dia jual harga apa 400 ke 300 ya. 200. Tak tahu lah, tapi mahal. Sebab dia collab dengan Ustaz Don, lepas tu dia collab dengan Ahmad yang buat benda gambar logo tu benda dah. Kenapa dia tak collab kalau dia collab dengan New Era, masuk akal. Kualiti, dari segi kualiti topi New Era kan, New Era cap kan, yang famous dengan untuk baseball cap kan. Jadi ada bucket hat semua, masuk akal lah kan. Sebab apa, New Era pun jual harga 200 kan. Jadi ni kalau dia collaborate dengan ustaz tu bukan pengguna topi, dia pakai jadi model. Saya silap dia pun macam bukan paksa sebab mungkin model kan, model. Jadi benda bagi dia mungkin benda baik kan sebab nak jual, tapi dari pandangan orang lain jadi lain. Jadi benda tu bergaduh juga. Sebab benda tu macam so tiba-tiba lepas pada kes tu pasal pameran Nabi kan, yang jual apa kayu bahtera Nabi Nuh kan. Ayat mata. Ending dia fake benda tu. Ada tak? Rajadah tak rajadahan, tipu orang kan. Sebab nak duit kan. Sebab tu macam tu aku kaitkan, bukan aku nak salahkan ibu, tapi masa aku cerita dia tu, kita tak pasti betul atau tak, tapi hang jual dengan harga RM50 kan. Jadi hang ambil kesempatan lah kan, atas keadaan yang terjadi, apa yang terjadi sekarang ni macam tak bagus lah benda tu kan. Sebab macam hang cakap tadi, kapitalis habis lah kan. Buat duit kan. Opportunis. Ambil kesempatan kan semua kan. Boykot lah. Kena buat buku lah, buku anti konspirasi teori tak. Menyanggah tak, kalau nak buat buku anti konspirasi, kita kena bongkarkan rahsia dia. Tu yang kena masuk mesin tu. Tapi kita tak kena ada bukti kan. Kita kena ada bukti benda tu semua. Bukti orang tak percaya. Jadi benda sekarang ni kira semua orang nak bukti. Apa pun kena ada bukti kan.
bila ada bukti baru orang akan percayalah. Ataupun hang lah, contoh hang jadi ustaz ke kan, hang jadi dai ke PU kan. Lalu tu hang bercerita. Mungkin ada follower yang percaya untuk benda ni semua kan. Tapi kalau hang orang biasa, aku rasa benda ni tak ada langsung orang cakap hang gila pun. Boleh kot kan. Dia ni shot sendiri ni, buat buku shot sendiri kan. Orang cakap kan. Jadi harap kalau macam siapa yang ada tengok video ni lah kan, kalau macam ada nak share cerita pasal teori konspirasi ni, komen-komen lah kan, ataupun bagi link ke apa-apa kan, nanti kami boleh tengok lah kan, tengok sendiri kan. Bukan kata kami tak nak percaya, dan kami pun susah juga nak cakap yang kami percaya benda tu kan. Nak kata 50-50 pun tak ada. Dia tak tahulah. Dia tak ada jumlah. Dia kosong. Yang tetap. Dia kosong. Dia tak tahu kat mana dia hilang. Sebab ada kawan-kawan sendiri yang percaya benda ni. Tak nak lah nanti bila aku kata aku tak percaya, bergaduh pula kan. Jadi tak berkawan tu lagi tak bagus ni lah. Kan, dalam kehidupan. Lebih baik kita kongsi apa ilmu yang kita dapat, apa yang aku tahu, apa yang hang tahu kan, apa yang hampa tahu kan. Jadi tak ada lah, jadi kalau boleh tak payah bergaduh, berlawan kan. Aku dengar hang cerita, hang dengar aku cerita, dah sudah habis. Tak perlu cakap siapa betul, siapa salah kan? Untuk elakkan lah benda ni daripada bergaduh lah kan. Kadang-kadang isu kecil je, gaduh dia putih kawan terus kan. Unfriend terus Facebook, terus tak tengok siapa kan. Tak seronok lah macam tu kan, benda tu kan. Kalau benda tu baik, kita terima. Benda tu jahat, kita tak payah terima lah kan. So kami pun tak tahulah kan, nak kata yang benda ni siapa betul siapa salah. Jadi kita kongsilah sama-sama yang mana tahu pasal cerita ke, yang mana ada info lebih ke, share lah dengan kami semua. Dia macam dia terpulang kepada hak masing-masing benda ni. So fikir-fikirkanlah. Okay, jumpa lagi di episod akan datang. Episod akan datang. Episod 6 lah. Tunggulah. Nak topik apa pula ni? Mungkin kalau kita dalami pasal Illuminati dengan Freemason pula time tu. Sebab kita dah kupas sikit pasal benda ni, kita pasal teori konspirasi kan. Jadi kita mungkin bercerita pasal Illuminati, apa itu Illuminati, apa itu Freemason. Jadi kita sembang pasal itu pula lepas ni, sebab teori konspirasi ni besar, macam-macam, meluas kan. Jadi banyak cerita yang ada kan. Kita cuba untuk next episode kita lah kan. Alright. See you guys soon. Bye-bye. Tupa ni.